Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Apa pendirian Raja Petra Kamarudin sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, hari ini kita bersama dengan sahabat kita, saudara Raja Petra Kamarudin, blogger terkenal Malaysia Today. Jadi Abang Pet, kita nak tanya, ramai orang bertanya dengan saya, kenapa dulu Abang Pet sekejap sebelah sana menyokong Anwar Ibrahim, sekejap sebelah sini. Jadi ramai nak tahu pendirian sebenar Abang Pet ni. Boleh Abang Pet elaborate sikit? Jadi ialah soalan ni memang banyak kali saya ditanya dan juga komen-komen dalam internet, Facebook dan sebagainya. Dia guna isu ni lah untuk untuk kutuk saya. Maknanya apa yang saya cakap ni tak boleh pakai sebab saya tak ada credibility. Orang tak ada credibility ni kita tak boleh ambil kira apa dia cakap, everything. Apa yang ramai orang tidak tahu, sebab bukan semua orang tahu secara saya ni, apa yang ramai orang tidak tahu penglibatan saya di dalam politik ialah mulai tahun 77. Saya 74 saya berpindah ke Terengganu. 77 saya beli rumah di Taman Pernama Kuala Ibai. Dan nama tempat tu pun Taman Pernama, logo tempat tu bulan purnama, maknanya orang dianggap orang UMNO anggap sebagai sarang PAS. Jiran saya sebelah kanan ialah di belakang ialah Mustafa Ali, beberapa lagi pemimpin-pemimpin PAS tempatan ada di situ. Tok guru saya baru arwah tak berapa bulan baru ni ialah Haji Abbas Khatib Muhammad, Imam Masjid. Dia angkat saya jadi pengerusi masjid sebab pengerusi masjid masa tu orang UMNO. Dan arwah ini Haji Zubair. Lepas tu dia pergi buka pula cawangan UMNO dan dia panggil Menteri Besar Terengganu restui tempat tu. Jadi orang masjid tu marahlah. Dia disingkir, saya dicadang umat ambil alih, saya pun ambil alih. Jadi mulai hari tu tahun 77 saya dicop sebagai orang PAS. Sebab orang PAS ambil saya jadi pengerusi masjid, Masjid Kolam Kuala Ibai. Tahun 78 saya berkenal dengan Ustaz Haji Hadi. Masa tu dia baru balik dari Mesir. Pelajaran dia di Mesir dan di Medina, Universiti Medina, Universiti Cairo. Dan tahun 82 saya telah pergi buat haji yang pertama. Haji yang pertama saya pergi seorang, saya tak bawa isteri lah. Isteri pergi kali kedua yang kita buat haji tu tahun 91. Jadi saya bersama Mustafa Ali, Wan Muttalib Embong, arwah Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS, dan kita 3 minggu bersama di situ dan seminggu kita duduk di Medina dan juga di Jeddah dan kita bincang tentang politik Islam atau politik Melayu masa depan. Ini kita bincang di Medina. Kita duduk kat Medina, kita bincang. Dan memang saya menghayati perjuangan PAS dan kerana saya rapat dengan Ustaz Fadil, masa Ustaz Fadil pergi Terengganu, dia selalu cari saya. Bila saya dengar dia sakit, saya pergi Alostar, saya duduk sehari dengan dia dan sebagainya. Jadi we have a very close personal relationship, termasuk dengan Ustaz Hadi. Tahun 81 saya arrange untuk Ustaz Hadi berceramah di Kuala Lumpur. Masa tu Masjid Mujahidin Damansara. Dan selepas dia ceramah kali pertama, Kuryah masjid dengan jawatankuasa masjid kata, boleh tak you regular sini? Dia kata dia memang busy sangat.
Tapi saya explain ke Ustaz tadi, saya kata gini, PAS ni persepsi orang ialah parti kampung. Sudah sampai masa PAS ni jejak masuk ke Bandar Besar Kuala Lumpur dan Damansara ni is up market. Pegawai kerajaan, businessman, orang yang berpangkat, orang yang berduit. Di sinilah perlu kita dakwah. Kalau kita fokus hanya dakwah di Terengganu, Kelantan, kaum petani, nelayan, peneroka Felda, itu semua kita maknanya kita nak dakwah orang Islam. Apa yang kita perlu is dakwah orang yang tidak berapat, tidak berdamping dengan Islam, new market. Kalau balik-balik kita duduk ceramah dalam masjid, jadi orang yang pergi masjid tu dia sudah warak. Yang kita nak Islamkan orang sudah Islam, buat apa? Kita kena Islamkan orang yang bukan Islam. Dan saya tidak kata orang di Kuala Lumpur ni bukan Islam, tapi dia punya Islamic culture tu sudah tak ada. Dan kita kena dakwah mereka supaya satu hari kelak, ini tahun 81 kita bincang, satu hari kelak PAS boleh bertapak di seluruh Malaysia. Parti nasional, bukan parti kampung. Kalau tidak, kita punya image ni parti kampung. Very difficult. So inilah kita punya, saya punya penglipatan dengan pemimpin PAS, dengan PAS. Dan bila cetus reformasi tahun 98, yang sebenar saya tidak terlibat, saya tak keluar pun. Dan apabila Anwar ditangkap, saya kata padan muka. Sebab yang sebenar, tahun 97, Harakah start English section, Mustafa Ali jemput saya jadi seorang dari penulis, one of the columnists untuk Harakah. Dan Harakah English section editor dia ialah Koyah Kuti, ayah kepada Latifah Koyah, SPRM sekarang ni. Jadi Koyah Kuti is the editor dan saya is the columnist, seorang darinya, and pengerusi itu masa tu is Mustafa Ali. So bila saya tulis tu, saya kutuk Anwar Ibrahim. Saya kutuk Anwar Ibrahim tahun 97, 98 dan orang seperti misalnya Kamaruddin Jaafar. Orang Anwar lah, pro Anwar. Dia marah, dia tulis surat ke Harakah, dia condemn penulisan saya sebab saya sebut dalam artikel yang panjang tu, full page artikel, Anwar ni sudah lari perjuangan Islam, Anwar ni sudah lebih UMNO dari UMNO, Anwar ni sudah rasuah, Anwar ni toke-toke Cina ni bela dia. Bulan puasa tak ada sehari pun Anwar di rumah. Kita pergi rumah Anwar 3 hari berturut-turut. Dia pergi buka puasa dengan Vincent Tan. Jadi apa benda ni? Jadi saya kutuk dalam tu. 97, I was an Anwar critic. 98, Anwar kena tangkap. Saya kata, good for you. You deserve it. Go to hell, Anwar. Lepas tu, Ustaz Fadil, dia pergi ke rumah Anwar. Dia sympathize dengan Anwar. Itu presiden kita tu, presiden PAS tu. Dan Mustafa dia kata, kita perlu bela Anwar, sokong Anwar. Saya pun buat U-turn, saya pun mula sokong Anwar. And you sendiri pun, Datuk Lokman, you kenal saya tahun 99. Tahun 98 you belum kenal saya lagi. Sebab saya tak terlibat dengan pergerakan you. Pergerakan reformasi, saya tidak terlibat. Saya hadir 4 April tahun 99. 4499 semasa pelancaran Parti Keadilan Nasional. Okey, you orang semua ada kat situ. Tak? Ya. Saya tak masuk ahli. Saya pergi tengok, ada curiosity. Lepas tu saya tulis artikel. My article in Harakah, we do not need another political party. What we need is opposition solidarity. Saya tulis. Sia-sia tubuh parti baru, Parti Keadilan. Tapi kalau kita ada 4 parti pembangkang, kita hanya memecah undi saja. Akhirnya UMNO Barisan Nasional juga menang. Kita perlu satu alternatif barisan alternatif kepada Barisan Nasional. Barulah kalau kita nak memerintah, kita nak menang pilihan raya, boleh berlaku. That is already what I said. Tapi
Anwar suruh ada classmate dia, uh, ini Haji Hamid Rashid. Haji Hamid Rashid ni pro Anwar, classmate Anwar, suruh kontak saya. Datuk Kamarul misalnya juga classmate Anwar. My uncle yang sebenar pun classmate Anwar. Jadi dia semua batch 3 tahun tua pada saya lah, senior pada saya. Dia kata, ini perutusan dari Anwar. Anwar minta you tolong bantu kita, nak suruh you handle media. Sebab you boleh menulis, you ada kolom di Harakah dan sebagainya, kita nak minta you handle media. Haji Hamid kata, I tak tahu sebab apa Anwar pilih you. Kita yang sebenar, kita bagi 10 nama. 10 Anwar reject. Dia kata, I nak Raja Petra. But Raja Petra not on the list. Tak apa, kita bagi dia. Haji Hamid kata, I tahu you benci Anwar. Macam mana Anwar nak suruh you pula handle? I kata, maybe Anwar ni nak orang honest. Dia tak mau kaki bodek. Dia nak tahu really what happened. Semasa berita keadilan tutup, masa tu Rozaid Abdul Rahman was handling lah berita keadilan. Selepas tutup, Anwar, kalau tak salah, habis tahun tutup, Anwar suruh revive balik. Buka balik berita keadilan. So, revive balik, dia suruh saya handle. And bila saya handle itu Datuk Kamarul lah. Bila saya handle berita keadilan, saya ada sebagai pengarang, saya adalah editor punya kolom. Editor kolom tu saya kutuk pemangkang. Anwar tulis surat dari Sungai Buloh, penjara Sungai Buloh, kata saya tak boleh hentam pembangkang, especially PKR. Saya kata, you want me to be editor berita keadilan. You want to muzzle me, control. Di mana ni kebebasan media? Kebebasan bersuara? Kebebasan freedom opinion? Says no. So Anwar kata, okay, tak apa. You stop tulis editorial. You jadi editor saja. You kumpul semua berita-berita masuk. Tapi editor's column kita bagi orang lain buat. I tak tahu siapa dia appoint. Saya kata okay, deadline kita 2 minggu sekali. By Monday, the article must come in. Sebab by Tuesday, we go for printing. By Thursday, sebelum sembahyang jemaat, newspaper kena hit the street supaya semua masjid-masjid ni newspaper dah sampai in time. Monday, no editor punya column came in, editorial came in. Saya diam je lah. Saya tinggal blank. I publish the newspaper. Okay, on Tuesday. Keluar Thursday, blank page, editor's column. Anwar kata, sebab apa ni? I kata, you said by editor, I told you deadline Monday. Your editorial column tak tahu siapa supposed to write, never send in. I publish the newspaper, blank. So, it was a running battle, Anwar and I yang sebenar. It sort of love-hate relationship lah. And so my pendirian as far as menyokong Anwar is concerned is only as far as PAS is concerned. Ustaz Fadil kata kita sokong, and then oleh kerana tahun 99 PAS dengan PKR bersatu di dalam barisan alternatif, and also of course DAP dengan Parti Rakyat lah masa tu, PRM, so 4 parti. Tapi my sympathies, my loyalty is with PAS. But I work for keadilan on the request of Anwar for the party newspaper. I said okay, because as far as PAS is concerned, they have Harakah. Now we have Berita Keadilan. We work together with Harakah. It suits Harakah punya purpose. Okay, fine. And so are you member of PAS? I was a member of PAS back then. I don't even know where my membership punya card. Saya dicadang dan disokong oleh Haji Hadi dan Mustafa Ali. Pencadang penyokong. They are my pencadang and penyokong. So yes, but bila saya start bulan Mei 99 kerja untuk Berita Keadilan, untuk Parti Keadilan, belum berita lagi masa tu, untuk media. Haji Hamid tanya,
you dah masuk tak Parti Keadilan? I said, no. You are not a member. I said, no, I'm a PAS member. Mana boleh? You kerja untuk keadilan, you ahli PAS. No, you must join the party. You must become a party member. So, I terpaksa sign up membership form untuk jadi ahli Parti Keadilan, mana dengan automatic lucut lah my membership pass. You cannot be a member of two parties. So, I said, okay, never mind. But I'm a member of Parti Keadilan because Haji Rashid kata, if you want to work for Parti Keadilan, PKN, you kena jadi ahli. So, saya jadi ahli lah. But the thing is, I never renewed my membership after that. Bila dah mati, I diam je. Bayarlah setahun. But the point is, I will cooperate, I will work, I will support keadilan for the interest of PAS. Because we are partners. But, selepas PAS disingkir keluar, dari Pakatan Rakyat and Pakatan Harapan ditubuhkan, and dia orang buat kacau lah dengan internal matters PAS ni, mesyuarat agung PAS, and tubuhkan Parti Amanah. That's it. Ini pengisytiharan perang, declaration of war. You try to kill our party. You kill the coalition. You start a new coalition with kononnya PAS baru, iaitu Amanah. Yeah? With that kind of war declaration, you want me to what? Keep quiet? No, I fight back. So that's what you did. Okay? And now I'm your enemy. So where is my pendirian berubah? My pendirian daripada tahun 77, 78, 82, all the way until now is the same. The fact that I join your party, I work for you, this because our arwah presiden kata kita kena sokong, kita kena cari jalan kerjasama. I had a meeting with Mustafa Ali bulan November 98. Dia kata, Raja, I dengar dia orang nak tubuh parti baru ke? Parti Keadilan or something. I said, yeah, I heard. Sebab apa? Kita dah ada 3 kan. Kalau dah ramai ni orang Anwar dah keluar, kita ada PAS, kita ada DAP, kita ada Parti Rakyat. You can join. I said, Cikgu Pak, you have to understand. Sentiment West Coast ni, PAS is an Islamic party, fanatic, konon lah. DAP is a Chinese party, chauvinistic. Parti Rakyat is a socialist party, communist. These people are not going to join a party that's considered as Muslim fanatics, Chinese fanatics, communist fanatics. They are liberal people. These are people who will support PAS, but they sit in Bangsa and drink beer. They sit in Bangsa, drink beer, but they support PAS. We have to give them their own party. This is the Golongan Muda. This is the liberal group. This is the people, I said, and I was joking with Mustafa lah. This is the people who Bismillah before they drink beer and Alhamdulillah when they burp. But they vote PAS. I mean, mungkin untuk orang Terengganu kita pelik lah. Dia kata, macam mana? On the one hand, that is the culture. So we have to give them a party, their own party, so that they are comfortable. They're not comfortable in PAS, they're not comfortable in DAP, they're not comfortable in Parti Rakyat. We give them a party they're comfortable with, Parti Keadilan Nasional. And we go more for liberal, And these people will support Anwar, and they know lah Anwar ni mungkin bersalah kot, yang dituduh. But they will still support Anwar because as far as they're concerned, this gay lifestyle is your business, we don't care. Whereas if you're in PAS, you have to care, So I said, this is how, we shape the future. Now tell me, dari situ, di mana saya berubah pendirian? Now, is PKR going to make peace with PAS? Adakah PKR akan rujuk balik dengan PAS? Tapi yang saya tengok dah talak 3. Talak 3 tak boleh rujuk. Talak 3 kena cari Cina buta dulu. Mungkin Cina buta macam Kit Siang. Tapi the possibility of PAS going back to
Pakatan Harapan, I rasa it's impossible. I think there's a higher possibility of Amiga becoming Prime Minister of Malaysia than PAS nak balik. Itu because first of all DAP will not accept, and the other thing PAS pun dia dah serik kena main dah berapa kali. Tahun 90 PAS kena main dengan UMNO. Okey, tahun 2001 PAS kena main dengan DAP semasa Gagasan Rakyat dan Angkatan Perpaduan Ummah. Razali had to form two coalition because PAS DAP kata dia tidak akan duduk satu meja dengan PAS, let alone form a coalition. 99 dia agree lah form coalition. 2 tahun 2001 dia cerai kali kedua, dan baru ni cerai kali ketiga. 3 kali cerai sudah habis talak. Bermaknanya now PAS has to look for a new partner, no choice. PAS kalau setakat nak membentang Terengganu Kelantan tak ada hal. After all, pilihan raya baru ni 100% kerusi, 99 kerusi, 100% PAS dengan UMNO menang. Pakatan satu pun tak menang. Tapi if you want to go beyond Terengganu Kelantan, you need a partner. Okay? And this maybe has to be UMNO. Whether PAS needs UMNO more or UMNO needs PAS more is beside the point. It's like a marriage. You cannot say, oh, actually the husband needs a wife more, the wife needs a husband. It doesn't matter. A marriage is a marriage. We are equal, husband and wife. That is my sentiment. Do I hate Pakatan? Well, in politics we cannot say hate, because hari ni lawan, besok kawan, hari ni kawan, besok lawan. Itu biasalah dalam politik. There's no permanent friend, there's no permanent enemy. There's only comrades ataupun rakan seperjuangan. And the way I see it, today, besok mungkin lain, tahun depan mungkin berubah. Today, rakan seperjuangan PAS is UMNO. It can change tomorrow. But as for today, talk about today, my loyalty is with PAS and therefore with UMNO. Yang dulu menjadi musuh saya, hari ini jadi kawan saya. Itu tidak pelik. Sebab bagi Mahathir, dia benci sangat-sangat dengan DAP. Dia benci sangat-sangat dengan Kit Siang. Hari ini, apa Kit Siang cakap, lompat. Dia lompat, dia duduk. When Kit Siang says jump, the only question Mahathir ask, how high, boss? So that's politics, okay? But that's my pendirian, and it's tegas. Now, mungkin ada orang pakatan duk kata ni kata tu. That's not important. That's not important. What's important is my Tok Guru yang bawa saya pergi haji kali pertama, and since then saya dah 10 kali ke Mekah, and that is Ustaz Haji Hadi. And every time saya jumpa, saya cium tangan dia. Orang kritik sebab apa Petra dia cium tangan Hadi, because I'm a Malay and I'm brought up in the royal family way, and I know how to show respect to people that you respect. You cium tangan dia. Katalah apa kau nak pun. And I've always cium tangan Hadi since 1978 all the way up to today. I've never tidak cium tangan Hadi, but I never cium tangan Anwar from that day until today. Okay? Alhamdulillah. You bagi saya peluang untuk menjelaskan ni, dan bagi rakyat Malaysia continue dengan perjuangan. Perjuangan ni lama. Saya start tahun 77 sampai hari ini masih tak habis perjuangan. Menang kalah itu Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. The best thing is kita just kekalkan kerajaan yang ada. Tunggulah pilihan raya tahun 2023, pertengahan tahun 2023, pilihan raya yang ke-15. Dan biarlah rakyat fikir sendiri kerajaan mana yang rakyat nak. Habis cerita. Tak payahlah kita nak jatuhkan kerajaan, naikkan kerajaan baru, jatuhkan Perdana Menteri, naikkan Perdana Menteri baru. Dan esok kita condemn yang Perdana Menteri dan kerajaan yang baru. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.